istimewa Syawal ini. Hadis ni dia sebut bab halal haram, begitu juga bab hukum hakam. Lepas tu cerita Teratai pasal Islami Aidilfitri menanti anda setiap hari selepas subuh dan asar. Penampilan istimewa bersama Ustaz Kamaruzaman Abdullah. Kuliah santai terkini. Tonton secara online. Jom bersama kami. Segmen ini dibawa oleh Institut Modal Insan Terengganu Sejahtera (IMIS). Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa azka wa afdalu salawatillahi wa taslimatihi ala man arsalahu rabbuhu rahmatan lil alamin. وحجة على الناس أجمعين سيدنا وإمامنا وقدوتنا ومعلمنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الحمد لله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب العالمين. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah sekalian, kita terus cekal untuk kita sama-sama berada di majlis ilmu walaupun apa posisi teman-teman dalam keadaan PKPB masih lagi dikuatkuasakan ini. InsyaAllah kita dapat perkhabaran yang gembira. InsyaAllah secara sedikit demi sedikit akan dibuka secara tadarruj, berperingkat-peringkat supaya tidak memberi mudarat kedua kali ataupun gelombang second wave kepada COVID-19 ini. Apapun teman-teman, insya-Allah pada petang yang penuh barakat ini kita terus lagi sepanjang PKP ini. Pada waktu petang ini kita terus membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sepanjang Ramadan kita habis 30 hadis berkenaan dengan 30 hadis pilihan yang menjadi pilihan kepada Institut Modal Insan Terengganu Sejahtera. Alhamdulillah. Dan bermula selepas Ramadan ini, masuk bulan Syawal ini, kita insya-Allah akan membaca dan juga mencedok ilmu, menggali mutiara kata yang ditinggalkan oleh salafus salih, mereka yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangunan madrasah ke Ustaz? Ya, ini bangunan madrasah yang merupakan tempat di anak-anak kita belajar dan juga tingkat atas itu tempat tidur. Tu di bawah ini ada sedikit gelanggang. Orang kata gelanggang futsal, hak yang tidak mengikut spek pun, tapi makna sekurang-kurangnya ada untuk tempat main futsal. Okey. Teman-teman yang dirahmati Allah sekalian, kita terus menyantuni hadis 40 yang disebut, yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, di antara imam yang paling alim dari sudut mazhab Imam Asy-Syafi'i, mazhab Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Teman-teman yang dirahmati Allah sekalian, kita terus tu dia Puang Zunaidah. Ya, Puang Zunaidah, alhamdulillah. Background madrasah ke tu Ustaz? Ya, bangunan yang di bawahnya ada dewan, program-program dibuat di sini lah teman-teman. Tu dia. Kalau di belakang sana ada bangunan khusus untuk pelajar-pelajar puteri kita, Qismul Banat. Okey, tu dia. Insya-Allah mudah-mudahan anak-anak kita yang balik daripada Turki yang sudah berada tahun kedua jamiah, insya-Allah kita akan
minta kelulusan seramai 12 orang ataupun 13 orang ini untuk diteruskan pembelajarannya di sini sementara menunggu COVID ini hilang. InsyaAllah mudah-mudahan kita minta minggu depan dapat kita menjalani proses pembelajaran tersebut, insya-Allah. Okey, nampaknya ada khabar gembira sikitlah, insya-Allah. Mudah-mudahan sekolah kita pun mudah-mudahan dibuka untuk yang menduduki peperiksaan. Di universiti pun perkhabarannya bercakap dengan Profesor Dr. Safri baru-baru ini semalam, bercakap dengan dia pelajar baru dapat daftar yang diwajibkan disaring dulu. Tahun yang pelajar baru diizinkan untuk belajar secara live ini, maksudnya secara wajahan biwajahin, face to face. Tetapi pelajar hak lain tu ialah belajar secara online. Okey, tu cantik tempat belajar. Allah, Encik Farid barunya tahu. Ya Allah, ya Tuhan, Encik Farid pun. Okey, teman-teman yang dirahmati Allah sekalian. Okey, baik, petang ini kita nak baca hadis yang kelima. Semalam hadis yang keempat, cerita apa? Cerita kalau sekiranya bukan daripada apa yang dibawa oleh Nabi, maka itulah yang disebut sebagai bid'ah. Nampak tu Puan Zunaidah? Bid'ah. Tu dia. Okey. Baru jalan pergi tengok baru ni dekat dengan pos kawalan polis tak boleh rentah negeri, comel rumah guru ustaz. Alhamdulillah. Okey, baik, comel Cik Faiz. Okey, alhamdulillah rumah guru tu tiga buah tu dihuni oleh Syekh Yaman. Syekh Yaman, Syekh Dahan, Syekh Ahmad dan juga Syekh Herman daripada Indonesia, dan isteri dia daripada Thailand ataupun Patani. Okey, teman-teman yang dirahmati Allah sekalian, kita terus saja hadis yang kelima. Hadis yang kelima ini Syekh Imam Ibn Daqiq Al-Aid beri tajuk ni apa dia? Ibtal munkarat wal bid'ah. Hadis ni kita baca dah semalam. Maksudnya bid'ah. Yang disebut semalam tu hadis bid'ah. Maksudnya apa yang Nabi tak buat berlaku zaman sekarang, maka nama dia bid'ah. Nama dia bid'ah. Nampak tu? Cumanya ada perbahasan panjang lebar. Ulama dibahaskan bid'ah ini ada bid'ah dalalah dan ada bid'ah hasanah. Okey, tu dia. Jadi bid'ah ini mana yang Nabi tak buat ada zaman kita ni, nama dia bid'ah. Itu asas kita nak mudah faham. Tapi perlu kita ingat juga, apa yang ada di zaman Nabi, zaman kita tak ada. Bid'ah juga tu. Ustaz di sini nak hujan di Basung Cerah ke? Hujan baru sudah hujan, batu getik-getik sikit lah. Tapi tak apalah, boleh beronline insya-Allah. Okey. Jadi hak kita biasa dengarnya zaman Nabi tak ada kan? Zaman Nabi tak ada, zaman kita ni ada. Contohnya, apa tu? Maka tu nama bid'ah. Tu dia. Contoh ramai orang buat contohlah, kita kata tau. Bila agaknya madrasah buka ustaz, alhamdulillah taska dah boleh operasi hari Selasa ni. Betul Ummi Liza, sabar insya-Allah kita menunggu laporan hijau daripada pihak penguasa insya-Allah. Apa pun keputusan pihak pemimpin, pihak penguasa, kita kena faham tasarruful imam manutun bil maslahah. Okey, maknanya pemerintah ia buat keputusan itu memang memandang maslahah kepada rakyat dia. Okey, sabar puan insya-Allah. Okey. Topik bid'ah itu hangat semula baru ni dalam Terengganu ustaz. Okey, kita tak boleh bincang masalah bab bid'ah ni. Kita nak sebutnya berdasarkan kepada hadis ni, kita kena faham bid'ah ialah benda hak kita fahamnya, benda hak yang zaman Nabi tak ada, zaman kita buat. Nampak tu? Itu dia panggil bid'ah. Okey. Baik, tapi ada juga yang kita kena faham juga, bid'ah juga ialah apa hak zaman Nabi ada buat, zaman sekarang tak buat, nama dia bid'ah juga. Makna sekarang ni kita masih lagi hidup dalam bid'ah lah ustaz. Ya teman-teman, cuba tengok molek apa bid'ah yang saya nak masukkan itu zaman Nabi SAW kan. Kalau orang itu bersalah dari sudut hukum yang kena kepada hudud, qisas dan ta'zir.
Okey, kalau kena bab had dan juga qisas, nama tu, maka Nabi melaksanakan dia. Seawal Nabi membina kota Madinah, membina kekuasaan di Madinah, membina sebuah negara Islam di Madinah, tahun kedua Hijrah Nabi telah melaksanakan hukum yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nampak tu? Masya Allah. Makna Nabi melaksanakan orang yang murtad, Nabi pantung kepala. Orang yang mencuri, nampak tu? Nabi kerak tangan. Orang yang berzina, Nabi sebak 80 sebatan. Dan ada yang direjam apabila telah berkahwin. Allahu Rabbi, teman-teman yang dirahmati Allah sekalian. Nampak tu? Itu zaman Nabi SAW. Maknanya zaman Nabi ada. Zaman kita ada tak? Tak ada. Maka zaman ini sebenarnya kita duduk di zaman bid'ah. Kecuali kalau sekiranya kita telah berusaha bersungguh-sungguh tetapi tidak lagi diizinkan oleh Allah SWT, perlu kepada pengubah penggubalan ataupun pindaan undang-undang, maka kita perlu ikut dia punya manhaj ataupun dia punya disiplin. Tak boleh main kita isytiharkan kampung basuh ni siapa-siapa curi kerak tangan contohnya. Nampak tu? Maka kita pun jumpa orang hok kerak orang hok curi, kita pun atakak kita kerak tangan. Tak boleh, hukum dia berdosa. Sebab apa pula? Sebab apa? Sebab kita tidak ada kuasa. Tu dia. Hak yang ada kuasanya imam, khalifah. Maksudnya kalau kita cakap Perdana Menteri, hak yang ada sekarang yang mempunyai kuasa yang digubalkan dan diperuntukkan oleh perlembagaan. Allah, bunyi burung berkicauan. Teman-teman, basuh ni tak payah pergi ke zoo dah. Nampak tu? Allahu Rabbi. Boleh tengok burung murah gila pun ada. Burung kuku, burung punah. Hak payah nak jumpa sekarang ni burung punah. Baru ni jumpa burung punah. Comel lah. 2-3 ekor terbang. Masya Allah. Nampak tu? Lalu ni payah. Lalu ni nak tengok burung punah. Nampak tu? Itu memang. Tapi Alhamdulillah sekarang. Tapi kalau saya tengok burung puling, Allah, rasa sakit hati rasa burung puling. Dah bunyi je peciang. Lepas tu kan, ia pula najis dia tu. Allahu Rabbi, habis. Allah, kesapu sama lah madrasah ni. Nampak tu? Tu dia. Tapi tak apa dah, kita berhusnuzan. Mudah-mudahan insya-Allah burung yang tolong hinggap singgah untuk buat tempat dia tidur itu, mudah-mudahan dia bawa barakah ke madrasah insya-Allah. Okey, dia tolong sama-sama berdoa kepada Allah Taala supaya anak-anak yang belajar boleh belajar dengan baik, boleh faham dan sebagainya insya-Allah. Okey, macam juga orang hak tanam pokok kan, tanam pokok jangan kita niat nak makan hasil saja, tidak. Makna kita tanam pokok tu, makna kita awal-awal lagi dah khabar. Makna kalau sempat makan, alhamdulillah. Kalau tak sempat makan pun boleh rezeki burung ke, boleh rezeki ular ke. Nampak tu? Hak tu kita bismillah lah. Makna khabarnya ialah setiap binatang makhluk Allah yang menggunakan apa yang kita buat itu dikira sedekah. Masya Allah. Allah, Abu Muhammad Al-Qahiri, Masya Allah, Al-Qahirah. Orang Al-Qahirah, bukan Al-Ahirah. Tu dia. Allah Rabbi. Baik, teman-teman mudah-mudahan Allah sekalian, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Jadi hadis yang ke-6 pada petang ini, okey, habis cerita bab bid'ah itu. Okey, bid'ah itu perbahasan panjang lebar, bising pula baru ni kan. Ambo tengok juga, tengok gitulah pasal benda-benda khilafiyah ni, kita sedap balah lah. Apa tu? Tu dia. Okey, banyak lagi benda yang dasar yang perlu kita buat untuk menyantuni rakyat, khususnya negeri Terengganu kita ni, supaya berpaut dan berpegang dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Okey. Baik, pada petang ni hadis yang disebut oleh Ibnu Daqiq Al-Aid, apa dia? Al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Halal itu jelas, haram itu pun jelas. Nampak tu? Tu dia. Baik. An Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu
Innal halala bayyin wal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Faman ittaqa asy-syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi asy-syubuhat waqa'a fil haram qarra'i yar'a hawla al-hima yushik ayarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimu ala wa inna fil jasadi mudghah إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم. ما شاء الله. Hadis ini hadis muttafaq alaih. Hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Allah Rabbi, teman-teman, mata Allah duduk kan teman-teman duduk dah. Duduk. Allah Rabbi. Kita duduklah. Allah Rabbi. Okey, baik. Apa hadis yang kita baca ni Cik Tok Guru Mohsin? Sangat penting hadis ni. Dan disebut oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, hadis ini sebenarnya mewakili 1/3 Islam. Mana lagi dua hadis lagi. Yang pertama hadis tu Tok Guru Mohsin ialah hadis innamal a'malu binniyat, hadis nombor 1. Hak kita baca baru ni tu, itu mewakili 1/3 Islam. Okey, hadis yang kita baca hari ni pun mewakili 1/3 Islam. Ada satu lagi hadis insya-Allah kita akan baca, disebut jugalah hadis 40 ni. Mewakili 1/3. Makna je kalau kita faham 3 hadis ni teman-teman, mata Allah sekalian, sempurnalah Islam kita insya-Allah. Kalau kita baca 3 hadis ni, kita faham 3 hadis ni. Faham baik? Tu dia makna 3 hadis ni kita lumak sungguh, kita faham sungguh, kita beramal sungguh, maka sempurnalah Islam kita. Tapi nak boleh ke beramal, nak boleh buat tu masalah. Puan Normawati, assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam puan, apa khabar puan? Baik. Banyak nama-nama Facebook ni yang tidak familiar, tapi tak apa, insya-Allah kita akan kenal sedikit demi sedikit insya-Allah. Okey. Tu dia Cik Saipul pun ada kok tokai bomba duk pikul tong bomba sama ni. Cik Saipul ni. Tapi bukan main-main tu, pakak tuang tu. Tuang ni. Tu dia. Okey. Beres Cik Saipul. Okey, baik. Teman-teman, bila kita baca hadis ni, nilaian hadis ni menyamai 1/3 Islam. Besar tak hadis ni? Besar. Nilaian dia sangat besar. Siapa peringkat? Ia sama dengan hadis innamal a'malu binniyat. Nampak tu? Tu dia. Itu pun mewakili 1/3 Islam. Bukan mudah tu. 1/3 Islam. Allah Rabbi, hebat. Hadis ni hadis daripada An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Hadis apa ni, riwayat hadis oleh min kibar sahabah. Nu'man bin Bashir ini merupakan sahabat yang besar juga. Tu dia. Ustaz Fauzi Hussein, masya-Allah. Apa khabar Ustaz? Apa khabar Ustaz? Lama tak nampak ni. Insya-Allah nanti lepas PKP jumpa Ustaz. Ustaz duduk Kedah kah? Kau duduk Kuala Lumpur, kau duduk Sabah. Ustaz ni orang jalanan, nampak tu? Tak apalah Ustaz lah. Lepas ni kita jumpa insya-Allah. Okey. Main lah Terengganu tu. Tapi main Terengganu sampai ke Besuk je. Tempat tak main tu masalah. Hanya main lah juga Ulu Terengganu ni Ustaz nah. Tu dia. Okey. Ustaz Fauzi deh. Saja selera Ustaz nah. Jadi hadis yang kita baca pada petang ni menyamai 1/3 Islam. Allah Rabbi. Apa kata An-Nu'man bin Bashir? Kata Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Okey, kata Nabi, sesungguhnya benda halal tu jelas. Apa makna jelas? Maksudnya datang dalil daripada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa kepada kita, bukan
makna sembrono, hadza halal wa hadza haram. Bukan gitu, tak boleh. Nak sebut suatu tu halal, nak sebut benda tu haram, dia mesti ada hujah, dia mesti ada dalil, mesti ada kekuatan istidlal, istinbat. Khususnya daripada ayat Quran dan khusus daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh haram, halal, boleh, tak boleh, tak boleh gitu. Dia kena tengok dulu. Okey, hak ni apa status dia, halal ke haram? Contohnya, apa tu? Okey, halal sebab apa halal? Tu dia, cuba cari ada tak hadis yang menunjukkan haram? Ada tak? Tu dia. Kalau tak ada hadis yang menunjukkan haram, tidak ada yang menunjukkan makruh, maka sah. Paling tidak benda tu harus. Okey? Cari pula ada tak dalil yang menunjukkan wajib? Tak ada. Ada tak dalil yang menunjukkan sunat? Tak ada, maka harus. Tak ada dalil yang wajib, tak ada dalil yang haram, maka harus. Nampak tu teman-teman? Oh, dahsyat ulama-ulama yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sangat hebat teman-teman. Nampak tu? Tu dia, sebab itulah ulama ni orang yang memang alim sungguh. Dia boleh menguasai bidang-bidang ilmu. Bahasa Arabnya, balaghahnya, ilmu bandiknya, ilmu ma'aninya, bukan main-main tu. Sebab tu kita kena hormat ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanya yang takut pada Allah ialah orang yang alim. Kata Imam Asy-Syafi'i, Imam Al-Ghazali, al-alim huwa man ya'mal bi'ilmih. Orang alim itu ialah orang yang beramal dengan ilmu dia. Itu dipanggil orang yang alim. Itu dia. Nampak? Jadi sebab itulah seseorang ulama itu nak jatuh hukum dia cermat. Sebab tu mufti dipanggil sahibus samahah. Sahibus samahah. Maksud samahah tu maknanya banyak tolak asuh dah. Dia jatuh satu hukum tu maknanya banyak sudut dah dia tengok. Jadi bila dia jatuhkan hukum itu, maka dosa nak takwil lagi lah. Nampak tu? Tu dia. Tapi ustaz-ustaz lain sebagainya, dia faham, dia boleh sebut pasal ada hujah. Okey, tak ada masalah tu. Tapi biasanya mufti ini dia akan jatuh hukum yang paling ringan untuk sesuatu hukum tersebut. Tu dia. Sebab tu kalau ada fatwa tersebut yang telah difatwakan itu, maka itulah yang terbaik untuk kita ikut. Sebab apa? Sebab habis ren dah. Orang kata habis ren dah cari. Habis ren dah duk kelebek tu. Hak ni lah hak hukum secara hak yang paling ringan. Nampak tu? Tu dia. Jadi benda halal itu jelas. Jelas guana dengan dalil. Datangnya penerangan daripada Nabi. Wa ma 'alaika illal balaghul mubin. Dan tidak adalah engkau tu wahai Muhammad sebagai penerang dan juga pemberitahu. Maknanya Muhammad memberitahu. Siapa beritahu? Lepas tu orang yang faham dia reti. Tu dia. Sebab itulah apabila Allah Ta'ala suka pada kita, tengok pada benda-benda majlis ilmu, benda-benda yang berkaitan dengan hukum hakam, ini tanda Allah nak kebaikan pada kita. Apa kata Nabi? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Tuhan nak kebaikan pada dia, maka Allah Ta'ala curi hati dia, rasa nak mendalami urusan agama dia. Nama tu? Yufaqih, makna yufahim, makna diberi faham. Ada mari perasaan nak faham beragama, nak ikut agama, nak tahu lebih dalam agama. Itu tanda Allah nak kebaikan pada kita. Allah Rabbi. Nampak tu? Ma yuridillahu bihi khairan ista'malahu fi dinih. Ada juga orang apabila Allah nak dia kebaikan, Allah gunakan khidmat dia. Tenaga dia, harta dia, masa dia, idea dia, kecerdikan dia, Allah gunakan untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tanda Allah Taala nak kebaikan pada dia. Nampak tu? In aradallahu bihi khairan basarahu Allahu ayuba. Bila Allah Ta'ala nak kebaikan pada seorang itu, maka Allah Ta'ala akan beri tengok suluh. Basara yubassiru tabsir, maksudnya wisuruh, kelebek sungguh. Maknanya beri nampak kepada kamu bahawasanya keaiban kamu. Tu dia, tu tanda Tuhan nak kebaikan pada kita. Tapi kalau kita duduk mai cari keaiban orang, duk cari masalah orang, duk cari disilap orang, itu kesilapan yang sangat-sangat besar. Nampak? Sebab tu kita tengok
idza aradallahu bi'abdi khairan basarahu Allahu ayubah. Apabila Allah tak nak seorang tu jadi baik, maka Allah akan selok keburukan dia. Dia tengok, Allah teruknya aku, Allah banyaknya dosa aku, Allah banyaknya kecuaian aku, ya Allah, apalah aku, ya Allah, terimalah aku, ya Allah. Makna dia nampak kelemahan dia. Kalau dia nampak kelemahan orang, lepas tu dia sibuk menghabiskan masa dengan duk cakap, dengan duk sibuk dengan keaiban orang, itu tanda Allah Ta'ala tidak mahu kebaikan kepada kita. Allah Rabbi. Nampak tak Abid? Boh masuk dah. Boh, beres. Tu dia. Allah Rabbi. Boh dah. Jadi hadis petang ni boh sangat penting boh. Nilai yang dia sama dengan 1/3 Islam. Mana kalau boh faham sungguh hadis ni, insya-Allah lengkaplah 1/3 Islam boh. Mana baik. Cik Aziz Pretonah belajar apa dia kerja kedok lagi hari ni tu. Tu dia nah. Jadi apabila Nabi kata innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Nampak tu? Tapi bila lagu tu halal tu jelas, haram tu jelas, wa bainahuma umurum mushtabihatun. Di antara halal dan haram itu ada benda syubhah. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Dan ramai orang tak nampak, ramai orang tak sedar, ramai orang tak tahu. Hak tahu siapa dia, iaitulah orang hak yang diberi ilmu oleh Allah Ta'ala. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Masalah syubhah ini ramai orang tak tahu. Hari ni, esok balik sekayu. Masya Allah, beres Cik Aziz. Tu dia deh. Allahu Akbar. Tak pernah tak hesu. Sakla ilaha illallah. Cik Aziz ni pelik menana sungguhlah. Nampak salah orang asal sendiri tak apa. Betul umumnya. Hak ni lah masalah kita je. Duk banyak mai hidayah milik Allah. Allah teacher, kita cakap bukan hak hidayah ni teacher Allah teacher, boom. Kita cakap masalah halal haram. Di celah halal haram tu ada syubhah. Jadi syubhah ni ramai orang tak tahu teacher. Yang tahunya ialah orang yang ada ilmu. Tu dia. Sebab tu Nabi kata la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Ramai manusia tak tahu benda syubhah ni. Nampak tu? Tu dia. Sebab tu Nabi kata, barang siapa yang Allah Ta'ala beri nampak, apa kata Nabi? Famanittaqa syubha. Barang siapa yang menghindarkan diri daripada syubha, faqad istabra'a lidinihi wa 'ardih. Tu dia. Tu dia. Jadi barang siapa yang selamat daripada jadi bila dia selamat daripada benda syubhah ini, faqad istabra'a lidinihi wa 'ardih, maka selamatlah agama dia dan juga maruah dia. Tu dia, nampak? Tu dia. Maknanya barang siapa yang selamatkan diri dia daripada benda syubhah, maka selamatlah agama dia, terpeliharalah maruah dia. Setiap hamba yang sedar banyak silap dan dosa dan berusaha memperbaiki diri, tanda Allah jaga dia untuk kebaikan dan kebajikan. Yes, bagus Puan Normawati. InsyaAllah, mudah-mudahan bagus. Tulis, orang lain boleh baca, boleh berkongsi deh. InsyaAllah. Okey? Baik, teman-teman yang dirahmati Allah sekalian. Jadi barang siapa yang selamat daripada syubhah, maka faqad istabra'a lidinihi wa 'ardih, maka selamatlah agama dia, comellah agama dia, dan selamatlah maruah dia. Nampak tu? Selamatlah maruah dia. Tu dia. Baik, wa man waqa'a fi syubhat, barang siapa yang terjebak dalam masalah masalah syubhah. Isyarat syubhah ada Ustaz. Allah Rabbi, rokok ni paling kurangnya Ustaz Man disebut oleh ulama makruh. Okey? Tu dia. Tapi kebanyakan ulama kata haram. Okey? Tu dia. Jadi selagi mana ada ulama kata makruh, ada isyak lah. Isyak. Apa orang makruh? Makruh. Allah Rabbi. Nampak tu? Aduh lah weh. Sama. Nampak tu?
Jadi sebab tu teman-teman dan mati Allah sekalian, jadi hak halal dia tahu dalil, hak haram dia tahu dalil, hak tengah-tengah tu ada syubhah. Nak kata dalil halal tak ada, nak kata haram tak ada. Tengah tu ada benda syubhah. Tu dia. Allah Rabbi. Baik. Teman-teman dah mati Allah sekalian, wa man waqa'a fi syubhat. Bagus tuan ihsan. Tu dia. Pergi berkongsi kita. Tu dia. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjebak dengan terjebak dengan syubhat, maka dia akan mudah jatuh kepada benda yang haram. Lagu mana hukum isap rokok ni, Allahu Rabbi. Disebut tadi kan Cik Parik, Allahu Rabbi. Nampak tu? Tu dia. Allahu Rabbi. Jadi karra'i yar'a haulal hima. Nabi buat perbandingan. Macam contohnya seorang yang duduk mengembala ke binatang dia. Dia bela kena binatang dia, tengok elok binatang dia makan betul-betul tepi peranggan dengan orang. Tu dia. Tepi peranggan dengan karra'i yar'a haulal hima yushika ayat ta'fi. Hampir-hampirlah binatang ternakan dia tu nak makan, nak meraguk. Tu dia. Hak yang milik kawan sebelah dia. Nampak tu? Sebab apa Nabi kata karra'i yar'a haulal hima? Sebab apa? Sebab Nabi tahu dah bahawasanya memang binatang ni dia tak memikir panjang. Dia reti nak makan aje. Tu dia. Puas dah duduk diri pula orang. Tu dia. Allahu Rabbi. Jadi nak sebut je ialah kalau kita bela kambing, bela lembu, kita duduk lepas dia tepi bira peranggang tanah orang. Tak ada benda lah jawapan dia. Lembu, kubar, kambing dia tahu kenapa ya, tahu halal haram. Dok mana baca dia. Nampak tu? Dia tahu je kalau hijab beres, Bismillah pun tak baca. Nampak tak? Mungkin baca dia ikut bahasa dia lah. Makna kabarnya hebat perumpamaan Nabi buat tu. Perumpamaan Nabi buat tu maknanya macam mu bela binatang tepi dengan pagar kebun orang. Maknanya sah lah, cerak lah. Dok banyak pun sikit ia makan benda hak dah di sebelah di kebun kawan tu. Gitu maknanya. Nampak tu? Yuka'a fil haram. Kata Nabi, ana wa inna likulli malikin hima. Setiap pemilik setiap orang yang memiliki sesuatu itu dia ada sempadan dia. Ni jangan main apa tu. Ada batu sepadang belaka, batu sepadang belaka. Dalam laut ada batu sepadang. Nampak tu? Berapa daripada darat ke ke laut yang dia dalam tu berapa batu nautika. Contoh je 200 batu nautika. Itu sepadang laut dia. Nampak tu? Tak boleh nak tentu kalu. Tu dia. Nampak tu? Jadi maknanya setiap orang yang memiliki sesuatu dia ada sempadan dia. Ala wa inna himallahi maharimu. Tu dia. Mu kena reti, kena faham bahawa saja sempadan Tuhan ni apa hak Tuhan dah cacok dah benda yang haram. Sebab tu kita kena faham setiap mukallaf kena belajar 5 hukum. Dia panggil hukum taklifi. Yang pertama wajib, yang kedua sunat, yang ketiga haram, yang keempatnya makruh, yang kelima harus. Semua perbuatan manusia tak boleh keluar daripada 5 hukum ni. Tak boleh keluar daripada 5 hukum ni. Cuba sebut kepada hamba mana dia perbuatan yang boleh keluar daripada 5 hukum ni. Tak ada. Tak ada. Jelas jawapan dia tak ada. Jadi itulah dipanggil sempadan Tuhan. Sempadan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila Nabi sebut itu ala wa inna fil jasadi. Kalau batu sepadang tanah tu orang panggil batu baloh ustaz. Batu baloh pula dah Dr. Afzal Nizam. Beres doktor, profesor dah ni dah. Hebat demo dah, tabik spray dah. Apa tu? Apa pun insya-Allah mudah-mudahan terbaik untuk agama. Jangan ingat untuk kita pun Dr. Afzal. Tu kena fikir agama kita. Kita boleh PhD kita tu nak bawa kepada agama Allah Ta'ala. Tu dia.
Allahu Akbar. Subhanallah. Baik, teman-teman dah mati Allah sekalian. Tuan Islam YouTube anda rokok ada zaman Nabi Ustaz Amin. Baik, boleh tengok belaka dah. Cuma ambo sebut tu secara umum. Secara umum. Detail pendetailan dia panjang lebar pula lah. Ada hadis, ada ayat Quran yang sebut la tubadzir tu dia sebagainya. Okey, itu nombor kita bahas dalam perbahasan yang panjang. Sekarang ni kita nak perabi hadis kita, okey? Hadis kita ni ala inna maharimallah ala wa inna fil jasadi mudrah. Rupa-rupanya dalam tubuh badan kita ni ada satu benda mudrah. Mudrah tu teman-teman, cara mudah nak fahamnya ialah seketul daging yang boleh sumbat dalam mulut. Itu panggil mudrah. Tu dia. Ustaz tahu terang dok apa pula hukum atau ke tanah kerajaan tanah pokok tapi kerajaan dok beri kebenaran duduk atau usahakan tempat itu, maknanya dok dapat kebenaran, apa pula hukum kita makan. Baik teman-teman yang mati Allah ni ada disebutlah kitab Encik Farid, dia panggil Ihyaul Mawad, dia panggil Ihyaul Mawad, iaitulah menghidupkan tanah yang mati. Maka ada perbincangan khusus lah bab ni. Tu dia. Jadi asal kaedahnya ialah bersiapa yang menghidupkan tanah yang mati, lepas tu hak yang ditebang, yang usahakan tanah tu, maka boleh ke dia. Itu asas. Itu asas, okey? Asas. Kena faham molek asas dia. Lepas tu datangnya dia maslahah. Dah dia seorang contohnya 40 hektar contohnya. Nampak tu? Dia seorang je. Okey. Baik, tanah ni tanah kerajaan orang lain boleh juga nak usaha, tapi dah dia usaha dah. Tu dia. Jadi di sinilah perlu kepada kebijaksanaan kepada kerajaan. Semua sudah ada akta, sudah ada undang-undang, Cik Farid. Faham tu? Cumanya kena faham molek. Apa hak yang dia usaha tu dipanggil tanah imarah, dia panggil. Tanah imarah. Jadi apabila hak ditanam itu hasil itu boleh makan, tak ada masalah. Ada masalah. Selagi mana kerajaan tak nak guna tanah tu, maka tak ada masalah bagi dia. Sebab dia usaha, maka boleh dia usaha, dia makan hasil tersebut. Okey? Oleh kerana tanah tu tidak diberi kelesenan menduduki oleh kerajaan, maka ada tu section kan. Orang kok yang meneroka tanah itu kalau nak diambil tindakan boleh oleh kerajaan. Betul. Tapi kerajaan kita ni kerajaan Melayu Islam. Nampak tu? Sepatutnya bertasamuh, insya-Allah dirundingkan. Bagi orang kok yang banyak tanah, sekarang ni tanahnya sangat terhad. Orangnya kohor ramah kan. Itu perlu kepada perbincangan, perlu kepada kebijaksanaan. Okey? Jadi contohnya kerajaan telah mengharamkan untuk reto haram. Sebab apa? Sebab dia nak bagi tanah tu kepada rakyat. Contoh sekarang ni tanah tapak rumah tak ada dah. Contohnya nampak tu. Tu dia. Okey? Jadi gitu cerita dia Encik Farid. Okey? Bab Ihyaul Mawad. Panjang pula perbahasan dia dalam kitab fiqh. Secara asas dia gitulah untuk mudah faham dulu. Okey, baik. Ala inna fil jasadi mudrah, dalam tubuh badan kita daripada kepala sampai kaki ada satu daging. Daging tu mudrah, tak besar ada. Mudrah ni maksudnya kita potong daging tu boleh suap dalam mulut muak makan. Tu dia, bukan daging hak besar tak boleh suap dalam mulut, bukan. Mudrah maksudnya daging hak yang dikerak, yang dipotong boleh makan. Boleh makan, dimamah oleh mulut. Itu mudrah. Biasanya daging ni. Ala inna fil jasadi mudrah. Idza salahat salahal jasadu kullu. Apabila dia comel, bila dia ni baik, salahal jasadu kullu, maka semua jasad comel belaka. Mulut berzikir, matanya tengok Quran, telinga dengar orang ngajar, kaki melakor tebak baik, tangan buat benda baik, berzikir pada Allah Taala, otak fikir apa kok yang baik. Nampak tu? Sebab apa? Sebab hati tadi tu, hak yang kecil tadi tu telah jadi baik. Tu dia. Okey, teman-teman yang dirahmati Allah sekalian. Jadi hak sebab itulah benda hak yang paling kita kena jagalah dalam amal kita. Idza fasadal jasadu kullu. Apabila rosak semua sekali. Ala wahiyal qalbu, iaitulah hati. Nampak tu? Sebab tu hati ni merupakan
tilik Allah Ta'ala dan juga tempat singgahnya hidayah Allah Ta'ala. Sebab tu kerja Nabi apa dia? Bersihkan hati ini. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ayat lain Tuhan sebutlah surah Ali Imran. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah Rabbi. Betul tak teman-teman? Jadi Allah sebut je tugas Rasul dia tazkiyah. Wa yuzakkihim ay tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa, membersihkan hati. Bila hati bersih, ya Allah, mudahnya nampak kelebihan kehaibatan anugerah Allah Taala. Tapi kalaulah hati ni kotor teman-teman, wak marilah hapus sekalipun, memang tak nampak kebaikan dia. Nampak tu? Sebab hati kotor. Sebab tu kata Allah Subhanahu Wa Taala, afala yatadabbaruna al-Qur'an am qulubuhum aqfaluha. Adakah kamu tidak memerhati makna Al-Quran ataupun hati kamu telah ditudung oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Allah Rabbi. Hebat teman-teman kan? Jadi hadis ni dia sebut bab halal haram, begitu juga bab hukum hakam, lepas tu cerita pasal hati. Sebab tu dah kata ulama, di antaranya ialah ulama Asy-Syafi'i kata, nampak tu, subhanallah. Teman-teman yang dirahmati Allah sekalian, jadi apabila kita beramal dengan hadis ni, maka kata ulama Asy-Syafi'i menyamai 1/3 Islam. Dah baru 2/3. Kak Zahir baru 2/3, 1/3-nya innamal a'malu binniyat. Yang keduanya 1/3-nya apa dia? Innal halala bayyin wal haram bayyin bainahuma umurun mustabihatun. Mana lagi 1/3? Tunggu, jangan dak tunggu. InsyaAllah ada juga dalam kitab ni, ada satu hadis lagi. Kalau kita beramal, kita faham sungguh-sungguh, nampak tu, maka kita telah beramal dengan 1/3 Islam, maka sempurna. So, paling tidak pun Cik Ismail, nampak tu, kita Cik Aziz, Abid, tolong bah, kita ingat 3 hadis ni. Kita beramal 3 hadis ni, insya-Allah sempurnalah Islam kita, insya-Allah. Nampak tu? Tu dia. Okey. Kita cukup dulu pada petang ini. Jadi kalau orang yang berpuasa, saya doakan supaya selamat berbuka puasa, dan jangan lupa untuk berdoa kepada saya dan teman-teman sekalian. Waktu pagi tadi kita sebut dah kan, di antara tanda orang bahagia apa dia? Iaitulah ad-du'a bi zahiril ghaib. Dia berdoa kepada orang lain dan keadaan orang lain tu tak tahu yang dia tu doa kepada dia. Allah Rabbi. Nampak tu? Alhamdulillah. Syukur pada Allah Ta'ala. Terima kasih Ustaz. Selamat berbuka yang berpuasa senang. Betul Cik Bazid, insya-Allah. Okey. Halal haram ada kaitan dengan hati ya Ustaz. Memanglah Cik Farid. Okey. Okey, baik. Kalau kita buat benda haram, hati mudah gelap. Kalau buat maksiat, buat benda-benda haram, nama tu, jadi hati jadi gemuk, dia macam kolesterol jugalah. Jadi saluran darah tu dak comel. Dak comel. Nampak tu? Jadi begitu jugalah hati kita. Jadi gemuk, dia akhir gelubung, dak nampak benda hak comel. Hak kesudahan kemuncak dia buah apa dia? Hak halal jadi haram, hak haram jadi halal. Wala ayazubillah. Minta jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, bertemu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' min du'a illa yusma' walhamdulillahirabbil alamin. Kita pakak berdoa semua sekali. Okey, insya-Allah. Jangan lupa doa tu bah. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tu jangan kita lupa. Hak doa Nabi Sulaiman, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan Allah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan Allah wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jangan lupa doa tu.
Jangan lupa doa tu, doa yang warid daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya akan doakan ustaz diberi isteri lagi. Ya Allah, Allahmu ni ustaz Mang. Sahabat berbuka puasa ustaz, baik Puan Anissa sama-sama ya, insya-Allah. Ada lagi ni Puan Anissa, dak habis lagi ni. Boh, dak habis lagi. Okey, baik ustaz hafal dah, beres boh. Insya-Allah lepas ni kita jumpa boh. Amu tanya boh tu dia. Okey. Beres, bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segmen ini dibawa oleh Institut Modal Insan Terengganu Sejahtera, IMIS.